Okey, seterusnya kita ke tutorial keempat tutorial keempat yang mana kita akan kenal pasti risiko. Okey, klik di bahagian kenal pasti risiko ni. Okey, di bahagian kenal pasti risiko ni kita akan lihat, sebenarnya saya tak nak anda pening sangat bahagian ni sebabnya macam anda tengok management level, area, application of risk status, sebenarnya benda ni boleh skip bagi mikro syarikat mikro. Tapi kalau bagi syarikat yang dah mempunyai ramai pekerja, ada struktur organisasi, saya sarankan anda betul-betul melihat dari segi setiap item ni item ni. Cuma kalau anda adalah mikro, syarikat mikro, sebenarnya anda boleh skip bahagian ni. Bahagian ni boleh skip. Okey, cuma anda boleh terus ke bahagian risk response. Risk response nanti kita akan bincangkan. Okey, risk response, tapi tak apa, kita pergi dulu dekat identify risk ni, bagaimana syarikat ataupun perniagaan yang benar-benar ingin memanfaatkan sistem ni. Okey, kita lihat dari segi management level. Okey, dalam satu organisasi PKS, dengan secara mudahnya kita kena fahami bahawa ada dua bahagian yang biasa diambil kira dalam satu pengurusan bisnes tersebut. Satu, bahagian strategi dan perancangan. Yang kedua, bahagian operasi. Strategi dan perancangan ni biasanya lah memang yang ni memang sangat berkait dengan owner, pemilik bisnes ataupun pekerja ataupun key personal. Key personal kita boleh katakan orang yang penting lah dalam suatu syarikat tersebut, yang mana ia melibatkan kegagalan atau kejayaan suatu bisnes tersebut. Jadi strategi planning ni dia sangat penting dari segi kita membuat perincian sedikit, supaya bila kita buat perancangan dan plan perancangan tersebut, strategi kita tersebut, ianya akan memberi kesan secara tak langsung kepada bahagian operasi ni. Sebab operasi ni dia lebih kepada execute ataupun pelaksanaan. Dia lebih kepada pelaksanaan di peringkat penyediaan produk, dan juga dari segi pembangunan produk, penyediaan servis, dan juga dari segi penyampaian produk dan servis tersebut kepada pelanggan. Jadi di sini kita lihat dulu yang pertama, contoh, kita ambil contoh business continuity planning yang berkait dengan apa yang melibatkan risiko dalam bidang berkaitan dengan business continuity planning ni. Okey, di sini anda boleh tukar aktif ataupun inaktif. Maksudnya risk status dia anda tak nak fikir pun pasal benda tu, pasal risk tu lagi. Jadi anda buat inaktif je lah. Okey, jadi anda hanya kira yang aktif saja. Contohlah, jadi anda tekan aktif. Okey, jadi anda ingat di bahagian database tadi anda, okey, kita balik semula dashboard. Dashboard, kita lihat kat sini database. Okey, database kat sini anda tengok pemilik bisnes menyedarikan bahawa antara risiko negatifnya adalah berlakunya masalah harian tunai, jualan menurun, isu gaji dan pembekal. Jadi saya letak benda ni lebih banyak untuk pemilik bisnes, kerana pemilik bisnes perlu memantau, melihat keseluruhan ni. Sebab kita berada dalam keadaan yang agak kritikal dalam pengurusan krisis ni. Kita sebenarnya perlu bertindak lebih pantas supaya syarikat atau perniagaan anda tidak mengalami masalah harian tunai dan masalah jualan. Sebab kedua-duanya ini berkaitan untuk mengekalkan anda, survival anda. Jadi pemilik bisnes memang perlu lebih detail dari segi risiko-risiko yang perlu dihadapi, dan manakala dari segi positif risknya, pemilik bisnes juga boleh tengok beberapa isu. Contoh, apa cara untuk meningkatkan harian tunai selain daripada jualan. Contoh dengan bantuan yang macam kita tengok sekarang ni, bencana dan sebagainya. Jadi ini di bahagian positive strength. Okey, objektif dia tingkatkan harian tunai dan pastikan SOP dipatuhi. Yang ni mungkin kita boleh update lah nanti. Ini pun saya beri saranan saja, tapi ia bergantung pada anda. Okey, jadi bila apa yang anda tulis kat sini, anda boleh jadikan ianya pilihan di bahagian. Okey, kita bagi dashboard balik. Okey, kena pasti risiko di sini. Okey, anda boleh buat pilihan. Pilihan apa? Jualan menurun, pekerja tidak hadir, harian tunai bermasalah, isu utama gaji dan pembekal. Ini semua adalah berbalik semua daripada yang tadi di bahagian database tadi. Pilihan-pilihan ni. Okey, macam ni contohlah kita tengok dekat ni asset management inaktif kita aktifkan dia asset management ni contohnya. Okey, macam ni kosong anda scroll tepi ni.
cari bahagian ni. Asset management, contohnya apa yang anda uruskan. Mungkin asset management ni kita katalah berkaitan jugalah dengan ada tunai yang bermasalah, jualan menurun dan sebagainya lah, isu gaji, pembekal dan sebagainya. Jadi berkait juga, jadi kita letak lah dekat sini contohnya. Jadi kita pergi pada risk assessment risk assessment and response. Risk assessment and response ni anda sama ada tekan dekat bahagian bawah ni ataupun anda tekan di sini back next risk assessment. Di bahagian risk assessment ni sebenarnya bagi saya lah, kalau sekiranya sesuatu bisnes tersebut kurang pekerja ataupun anda memang perlu membuat keputusan cepat yang pantas, jadi anda sebenarnya boleh terus pergi ke bahagian risk assessment response. Cuma saya tak galakkan, kerana untuk mencapai kejayaan dalam anda menguruskan ni sebenarnya sangat bergantung juga pada objektif yang mana kita bincangkan pada peringkat awal tadi. Cuma ada juga kadang-kadang tu objektif ni kita ambil satu objektif yang secara umumnya untuk syarikat ataupun apa yang berkaitan dengan hendak dicapai oleh syarikat dalam masa terdekat ini contohnya. Jadi benda tu mungkin umum untuk satu organisasi, sebab mikro syarikat mikro ni kecil, ataupun syarikat sederhana ni pun memang kecil dia punya skala organisasi dia. Jadi keputusan tu lebih cepat boleh dibuat. Jadi apa yang perlunya, mereka boleh terus kepada bahagian risk assessment. Di bahagian risk assessment ni kita lihat risk assessment ni ada beberapa maklumat penting dekat sini. Risk assessment yang mana apa yang anda masukkan tadi dekat identify risk tadi kan, tengok anda masukkan dekat ni aliran tunai ni, aktif aliran tunai di risk assessment automatic ini pun akan muncul aliran tunai bermasalah, isu utama gaji mungkin automatic muncul. Jadi di sini dia akan muncul. Untuk anda membuat keputusan, yang di bahagian ni adalah untuk anda membuat keputusan anda sebenarnya ada banyak cara, cuma untuk memudahkan anda, saya cuba simplifykan macam mana untuk anda membuat keputusan dari segi menguruskan risiko tersebut. Contoh, kita ambil contoh aliran tunai bermasalah, isu utama gaji pembekal ni. Anda sebenarnya boleh terus buat keputusan. Anda kata memang kebarangkalian untuk berlaku tinggi dengan keadaan COVID ni sekarang ni. Anda buat je, pilih high. Dia ada high, medium, low. Apa impact dia? Impact dia tinggi tak? High, medium, low. Tinggi tak? Tinggi impact dia. Jadi anda kena avoid ada risk, negative risk ni kena avoid. Anda kena pastikan tak berlaku masalah ni. Jadi anda ni avoider ni automatic Anda jangan tulis avoider ni. Anda cuma ubah kat sini. Saya tunjuk contoh kalau lah kita letak low, automatic dia jadi mitigate. Sebabnya dia ada calculation dia, ada dia punya sistem kat sini Bila low dia mitigate. Apa kata kalau kita low kan dua-dua? Acceptance. Maksudnya risiko ni kita boleh terima lagi lah. Sebab dia mungkin dengan keadaan-keadaan yang ada ni kita masih bukanlah satu isu bagi kita. Contohnya kita boleh accept lah risk ni. Jadi kita katakan contoh high tadi tadi isu tadi high belakang dua-dua. High. Jadi automatic kat sini avoid. Kita kena avoid dari berlakunya risk ni melarat-larat jadi satu masalah kepada bisnes kita. Jadi dekat mana priority dia? Priority dia satu, keutamaan dia satu. Jadi anda perlu letak satu. Katakan dekat sini kita ambil contoh contohlah dari segi pekerja tidak dapat hadir pekerja tidak dapat hadir contohnya. Dari segi safety management lah, pengurusan safety semua. Pekerja tidak hadir, apa kebarangkalian untuk berlaku? Kita kata medium lah, ataupun kita boleh katakan dalam konteks ni kita boleh katakan pekerja tidak dapat hadir ke pejabat tu memang high sebab sekarang ni isu dia COVID-19 ni memang contoh pada peringkat awal dulu memang kerajaan tidak benarkan pekerja untuk hadir contohnya. Jadi likelihood kebarangkalian untuk berlaku tu kita kata high, tapi adakah impact dia besar kepada syarikat sebab pekerja dapat hadir? Ni bergantung. Contohlah mungkin owner dia kata disebabkan dia cukup dari segi aliran tunai cukup, contohnya lah aliran tunai masih kuat, kukuh simpanan pun masih kukuh. Dan pekerja pun tak ada masalah, memang mereka dah biasa bekerja secara remote maksud bekerja di rata-rata. Jadi dia orang memang dah biasa online.
Jadi adakah pekerja tidak dapat hadir ke pejabat tu satu perkara yang besar isu dia, impact dia mungkin low, jadi kalau low, mitigate. Mitigate ni kita mungkin mengurangkan risiko tu dengan cara kita cari keadaan lain yang mungkin involvement pekerja kurang, tapi kita masih boleh survive atau boleh berkembang lagi. Mungkin dengan mitigate dengan kita boleh, contohnya kita boleh dalam konteks ni tumpu pada perkara-perkara penting dulu, perkara penting. Sebab tu kita kalau mitigate ni kita boleh letaklah macam ni mitigate ni. Okey, level apa? Kita kata mitigate ni bagi kita dia tak terlalu utama sangat, bukan first priority, mungkin kita letak nombor 3 lah, mitigate. Okey, jadi apa treatment dia? Okey, treatment dia kat sini anda boleh tulis lah. Treatment dia bergantung pada anda lah. Contoh macam anda kata kat sini, dari segi pekerja yang tidak dapat hadir tapi sebab dia orang dah memang biasa dah bekerja secara remote, jadi treatment dia anda pastikan mereka dapat berhubung dengan baik, dapat berhubung melalui contohnya Google Meet, contohnya Skype, apa-apa medium ataupun platform yang membolehkan anda berhubung dengan mereka secara online, secara maya, dan distribute tugas-tugas tersebut seperti mana anda biasa buat. Jadi bergantung pada bisnes anda sendiri. Jadi saya tak boleh nak katalah sama ada benda tu tinggi risiko dia, rendah risiko dia, bergantung pada bisnes anda. Jadi treatment dekat sini, treatment yang anda kena tulis lah. Okey, treatment. Okey, contoh macam ni isu dia, contohnya insurance coverage. Insurance coverage ni mungkin ada yang kata, oh ni berkaitan insurance coverage ni mungkin macam tak ada isu dengan mereka, pekerja tak ada insurans. Tak ada sebenarnya kalau kita tengok insurance coverage. Insurance coverage ni dekat sini boleh juga berkaitan dengan pekeso tu sendiri. Contoh kita katakan memang pekerja ni disebabkan kita tak dapat tak dapat memanfaatkan sepenuhnya tenaga pekerja. Jadi kita kita masih ada kekuatan kewangan, tapi kita makin lama aliran tunai kita terjejas disebabkan kita terpaksa membayar juga gaji pekerja pada masa pekerja tak boleh bekerja, contohnya. Jadi insurance coverage ni sebenarnya berkaitan juga dengan pekeso tu, sebab pekeso sebenarnya di bawah SIP juga melibatkan insurance coverage. Insurance coverage maksudnya pekerja dicarum insurans SIP tu. Jadi pekeso tu sendiri pun sebenarnya fungsi dia macam tu, maksudnya melindungi pekerja dari segi safety dan sebagainya, memberi pampasan kepada pekerja atas permasalahan-masalah yang berpunca daripada melaksanakan kerja tersebut. Jadi insurance coverage ni kita boleh katakan juga berkaitan dengan pekeso tersebut, yang mana secara tidak langsung kita lihat dekat sini positive risk ni, risiko positif ni sebenarnya kita boleh tengok dekat sini. Nampak bantuan untuk pekeso. Jadi sebenarnya walaupun ada masalah, tapi sebenarnya kita boleh pergi dari masalah tu kepada positive risk yang mana ada peluang lain. Kita manfaatkan pekeso KWSP dan sebagainya lah, pelbagai lagi untuk mengurangkan risiko kepada bisnes kita. Okey, jadi untuk kita nak memudahkan kita ingat, contohnya ada setengah orang dia suka masukkan ni ke dalam calendar, ke dalam alert Google Calendar. Jadi cara kita klik sajalah, klik Google Calendar kat sini. Okey, dekat sini kita nak masukkan task kita ni, nak ingatkan kita letak klik kat sini. Okey, Google Calendar. Okey, tengok anda boleh masukkan semua event, apa dia yang berkaitan dengan ni, event detail. Okey, add Google Meet video conference, boleh buat conference, semua dah ada kat sini. Macam ni, share link apa semualah dekat ni. Ni akan muncul lah alert untuk kita nanti, macam kita nak mengingatkan supaya kita berurusan dengan pekeso ke, contohlah kan. Ataupun kita nak maklumkan pada pekerja yang berkaitan dengan gaji, ataupun kita nak maklumkan kepada pekerja kita yang menguruskan urusan dengan pekeso tersebut, contoh. Jadi kita boleh alert kat sinilah, email kita semua dan sebagainya. Okey, jadi itu saja untuk tutorial kita. Okey, kita next ke tutorial berikutnya.